Baik, bersama saya ketika ini adalah Ketua Pegawai Eksekutif Invest Selangor Berhad, iaitu Datuk Hassan Azhari Idris, yang bakal berkongsi sedikit sebanyak tentang landscape pelaburan Selangor di negeri Selangor. Adakah ia berada di landasan yang terbaik, dan jika ia, bagaimana untuk meneruskan momentum kayuhan tersebut agar pelabur asing dan domestik terus menjadikan negeri Selangor pelaburan utama pilihan mereka. Dan bersama saya ketika ini Datuk Hassan, kalau boleh saya recap. Prestasi Selangor pada tahun lepas mencatatkan nilai pelaburan sehingga 55.3 bilion ringgit, iaitu menjangkau angka sasaran awal iaitu 45 bilion ringgit. Jadi mungkin boleh Datuk kongsikan apakah sektor-sektor yang mungkin memberi sumbangan terbesar dalam mencapai angka tersebut, dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pola pelaburan ketika itu. Okey, terima kasih Hamzah. Tahun lepas memang kita telah menerima jumlah pelaburan yang agak tinggi, 55.3 bilion dari segi keseluruhannya, yang mana untuk sektor perkilangan ataupun sektor pembuatan sekitar 19.3 bilion, dan juga sektor perkhidmatan pula telah menyumbang sebanyak lebih kurang 55.3 bilion ringgit. Ini jumlah pelaburan yang telah diluluskan pada tahun 2023 yang meliputi sektor perkilangan, perkhidmatan dan juga sektor utama. Jadi kalau kita lihat sektor perkhidmatan atau servis industri ini menyumbang jumlah pelaburan yang lebih besar berbanding dengan sektor perkilangan lah. Baik Datuk, dengan pencapaian tahun lepas tersebut, adakah terdapat sebarang program-program yang bakal diperkenalkan ataupun telah pun diperkenalkan pada suku pertama tahun ini yang bakal membantu lagi menarik pelabur asing dan domestik, iaitu dengan mensasarkan nilai pelaburan pada tahun ini iaitu 50 bilion ringgit, yang saya pasti dapat membantu dari segi menyumbang kadar KDNK negara sehingga 26%. Ya, kita akan meneruskan program-program sedia ada di samping menambah baik kepada pelbagai lagi inisiatif yang telah kita laksanakan sebelum ini. Maknanya kempen promosi pelaburan akan diteruskan, sesi libat urus dengan pelabur-pelabur sedia ada juga akan diteruskan dan dipertingkatkan. Dan tahun ini juga kita telah memperkenalkan satu inisiatif yang baru yang kita sebut soft lending incentives, investors soft lending incentive kepada pelabur-pelabur baru, yang mana kita menawarkan package pre-investment dan juga post-investment ataupun fasa 1 dan fasa kedua, yang mana untuk fasa yang pertama untuk bakal-bakal pelabur yang sedang meneroka tempat destinasi pelaburan, kita menawarkan 1 bulan percuma ruang kerja di tempat-tempat tertentu untuk mereka beroperasi daripada situ. Dan sekiranya mereka telah membuat keputusan untuk melabur ataupun mendirikan perniagaan mereka di negeri Selangor, kita extend kepada 3 bulan lagi sebelum diorang ada proper setup yang sempurna lah. Jadi maknanya untuk fasa pertama sebulan tu tadi untuk 2 orang staff, untuk fasa kedua another 3 bulan tu kita tambah lagi 4 staff. So maknanya 6 orang staff boleh duduk di working space yang kita sediakan, yang mana ada satu di setakat ni ada satu di Shah Alam, ada satu di Cyberjaya. So pada peringkat awal ni 2 tempat ni lah kita sediakan co-working space untuk mereka beroperasi, untuk mereka meninjau, melihat potensi yang ada di negeri Selangor, meninjau sumber tenaga kerja dan sebagainya lah. Baik Datuk, macam yang Datuk lihat antara sektor-sektor yang menyumbang antara angka terbesar pada tahun lepas, bagaimana pula untuk tahun ini sektor-sektor tersebut, dan bagaimana Invest Selangor Berhad memfasilitasi para pelabur ini dalam memilih Selangor dalam menjadi punca utama? Ya, tahun lepas kalau kita lihat sektor electrical electronics menjadi penyumbang terbesar dalam sektor perkilangan, lebih kurang 9.3 bilion, lebih sekitar angka itu pada tahun lepas, diikuti oleh mesin dan kelengkapan
dan juga yang ketiganya adalah food manufacturing ataupun penghilangan makanan. Tiga sektor ini adalah sebenarnya merupakan antara sektor tumpuan, kluster industri yang menjadi tumpuan kita, yang mana kita menyarankan sebenarnya ada 5 kluster industri dalam sektor perkilangan dan juga 2 kluster dalam sektor perkhidmatan. Kalau dalam sektor perkilangan tu kita ada E&E ataupun electrical electronic yang kita sebutkan tadi, food manufacturing ataupun penghilangan makanan, peralatan dan kelengkapan ataupun machineries and equipment, keempatnya life science dan yang kelimanya transport equipment ataupun kelengkapan pengangkutan. Ini merangkumi kelengkapan pengangkutan ini merangkumi aerospace industry, automotive industry dan sebagainya lah. So ini 5 core cluster dalam sektor perkilangan. Manakala 2 dalam sektor perkhidmatan tu adalah digital investment dan juga logistic services. So kita menyangkakan untuk tahun ini juga sektor-sektor ini juga akan menjadi penyumbang terbesar dalam kita mencapai sasaran pelaburan yang kita telah tetapkan sebanyak 50 bilion pada tahun inilah. Datuk, mungkin boleh Datuk kongsikan apakah pakej rancangan ekonomi yang disediakan oleh kerajaan negeri dalam menarik pelabur asing dan domestik tersebut? Okay, dalam rancangan Selangor 1 yang telah dilancarkan oleh kerajaan negeri 2 tahun lepas, dalam komponen rancangan Selangor 1 itu kita telah ada 2 pusat pertumbuhan baru yang kita fokuskan, iaitu IDRIS di selatan, iaitu IDRIS ni singkatan kepada Integrated Development Region in South Selangor lah, dan satu lagi SABDA, Sabak Benam Development Area. Sabak Benam Development Area ini lebih menumpu kepada aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pelancongan dan juga pertanian. Manakala di sebelah selatan, di Kuala Langat dan juga daerah Sepang ini, pelbagai aktiviti yang telah disenaraikan sebagai projek-projek yang telah diterima masuk dalam pembangunan IDRIS, iaitu meliputi pembangunan kawasan perindustrian, pembangunan kawasan pelancongan, kawasan pendidikan, future port city dan sebagainya lah. Jadi pada masa yang sama juga kerajaan negeri telah memberikan pengiktirafan kepada 6 kawasan perindustrian baru sebagai managed industrial park. Managed industrial park ni ada konsepnya yang tersendiri, iaitu gated and guarded, dan juga kesemua managed industrial park ini total yang telah diberi kelulusan dan sedang dalam peringkat pembangunan sekarang ini adalah lebih kurang 3,300 ekar yang dijangka akan siap kalau semua ada 6 kawasan di pelbagai tempat yang dibangunkan oleh beberapa syarikat tempatan, termasuk juga oleh anak syarikat kerajaan negeri. Mungkin dalam 4-5 tahun lagi akan siap sepenuhnya lah, untuk fasa yang pertama ini, dan pelbagai insentif yang ditawarkan untuk company-company yang beroperasi di dalam managed industrial park ini. Okey, Datuk, dalam perjalanan meniti perjalanan untuk mencapai 50 bilion ringgit itu, pastinya ada cabaran atau downside risk yang bakal dihadapi. Jadi boleh Datuk kongsikan apakah cabaran-cabaran yang mungkin menyukarkan dalam mencapai sasaran tersebut? Cabaran-cabaran ini tetap ada lah sebenarnya di mana-mana pun, dan saban tahun berbeza dengan tahun-tahun yang sebelumnya lah. Pada tahun ini kita melihat juga tentang perkembangan ekonomi di peringkat global, keadaan perang di Ukraine dan sebagainya, trade war between China dan juga Amerika Syarikat. Selain daripada peringkat global juga, kita melihat beberapa cabaran di peringkat tempatan, contohnya dalam penyediaan tenaga kerja yang berkemahiran dan juga yang menepati keperluan industri. Itu antara cabaran utama kita lah. Kita percaya kita ada tenaga mahir yang mencukupi, tetapi untuk menyesuaikan dengan bidang-bidang yang diperlukan oleh pelabur-pelabur yang masuk itu adalah juga cabaran yang lain lah. Bila tu, adakah terdapat strategi khusus atau kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan untuk menarik pelaburan dalam sektor-sektor yang difokuskan tersebut? Kita ada semua strategi yang kita bangunkan ataupun yang kita laksanakan sekarang adalah berpandukan kepada pelan tindakan yang telah dibangunkan oleh kerajaan negeri. Contohnya, apabila kita bercakap tentang menarik pelaburan dalam sektor aero angkasa,
kita telah membangunkan Selangor Aerospace Action Plan sejak tahun 2020 yang mana kita akan gunakan sehingga tahun 2030. So, kalau untuk di peringkat aero angkasa, kita menggunakan strategi action plan yang telah ditetapkan. Dan kita juga ada action plan untuk bioteknologi sektor yang mana juga perancangan daripada tahun 2020 sampai 2030. Dan juga keseluruhan usaha promosi kita akan berpandukan kepada Selangor Investment Promotion Plan kita yang telah dirangka for the next 5 years. Semua kita akan memastikan semua perancangan itu akan berpandukan kepada pelan-pelan tindakan yang telah dirancang, because pelan-pelan tindakan ini ada fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Sekarang ini kita kebanyakannya pelan tindakan itu berada di dalam fasa kedua, dan alhamdulillah keputusan-keputusan prestasi pelaburan yang terhasil setakat 2-3 tahun ini, kita berada di landasan yang tepat mengikut apa yang kita rancangkanlah. Jadi Datuk, sudah tentu dengan lembakan pelaburan yang masuk ini, our concern is kita kena menitikberatkan juga about kelestarian alam sekitar. Jadi adakah sebarang langkah-langkah untuk memastikan kelestarian alam sekitar kita terjaga di samping mengambil pelabur-pelabur masuk? Ya, sememangnya dalam semua syarat kelulusan telah dinyatakan pematuhan kepada keperluan dari segi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan melindungi alam sekitar. Memang itu ada. Kalau setiap pembangunan yang melebihi keluasan tertentu memang tertakluk kepada kajian impak alam sekeliling ataupun EIA, Environmental Impact Assessment, dan lain-lain juga kajian-kajian tertentu yang perlu dilakukan, Social Impact Assessment, Traffic Impact Assessment, semua itu memang perlu dilakukan. Bermakna setiap pelaburan yang diluluskan memang tertakluk kepada pelbagai syarat yang perlu dipatuhi oleh setiap pelabur, sama ada mereka pelabur tempatan atau pelabur asing. Okey, Datuk. Bagaimana Kerajaan Negeri Selangor merancang untuk memastikan bahawa pelaburan yang masuk memberi manfaat kepada masyarakat, iaitu pelaburan yang nyata dengan menyediakan peluang pekerjaan dan sebagainya. Jadi bagaimana? Kita di IMES Selangor ni sentiasa memantau perkembangan pelaburan-pelaburan yang telah diluluskan. Setiap bulan kita akan adakan mesyuarat penyelarasan yang kita namakan mesyuarat mesra projek. Maknanya kita akan memastikan bahawa setiap pelaburan ataupun projek yang telah diluluskan itu dapat dilaksanakan dengan lancar, dengan mengadakan koordinasi dengan semua agensi di pelbagai peringkat, sama ada peringkat persekutuan maupun peringkat local authority. So every month kita akan mengadakan satu mesyuarat yang mana akan melibatkan lebih kurang 7 ke 10 permohonan yang akan kita bincangkan, dan kita akan monitor setiap bulan. Kalau bulan ni tak settle, bulan depan kita akan bawa lagi. So maknanya semua agensi teknikal yang berkaitan akan ada, dan mereka telah memberikan kerjasama yang baik untuk memastikan semua perancangan ini akan dapat dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak pelabur. Okey Datuk, kita ada masa lagi, mungkin Datuk boleh kongsikan sikit tentang soft landing program yang baru dilancarkan kira-kira dalam seminggu lepas. Ya. Boleh Datuk kongsikan sikit tentang intipati program tersebut? Soft learning programs ni, apa yang saya nyatakan tadi, setakat ini kita berkolaborasi dengan 2 co-working space. Yang pertamanya dengan SIDEC, iaitu Selangor Information Technology and Digital Economy Corporation, anak syarikat kami, dan juga dengan Cyberview, yang mana akan berpusat di Cyberjaya lah, dua co-working space ini. Satu di sini di ICT ni, dan satu lagi di Cyberjaya. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama, untuk fasa pertama adalah kalau syarikat itu ingin meninjau untuk melakukan ataupun untuk melaksanakan pelaburan mereka di Malaysia, kita tawarkan tempat itu. Waktu itu dia belum decide lagi di mana, di Malaysia tu di mana kan. So kita sediakan facilities itu, dia boleh gunakan kemudahan co-working space tersebut, dan sekiranya mereka dah decided untuk buat di Selangor, dia tunjukkan bukti, dia secure, dia dah sign SNP ke, ataupun dia sign tenancy agreement dan sebagainya. Sementara dia nak tunggu dia punya office siap dan sebagainya, dia boleh continue lagi 4 bulan, 3 bulan untuk dan dengan penambahan staf lah, untuk mereka membuat persiapan sebelum mereka beroperasi di tempat yang tetap lah. Jadi kita bagi insentif untuk 4 bulan yang pertama itu saja. So mungkin mereka akan memakan masa yang lebih. Jadi
diorang kena top up lah kos lebihnya tu. Dan kita juga bekerjasama dengan pihak hotel, yang mana ada beberapa hotel di sekitar Shah Alam ni yang akan memberikan corporate rate kepada mereka. Jadi bukan sahaja tentang ruang kerja, tetapi juga tempat penginapan juga yang kita akan bagi kemudahan kepada mereka. Jadi antara rakan-rakan kolaborasi untuk corporate rate tersebut, boleh Datuk kongsikan antaranya? Beberapa hotel yang telah bersetuju berkolaborasi dengan kita, antaranya DoubleTree Hilton, Windham Bandar Baru Kelang, di Setia Alam pun ada, Marriott kata silap saya, Concord Hotel Shah Alam, dan ada a few lagi lah, ada 4-5 hotel lah. Jadi selain manfaat corporate rate tersebut, ada apa lagi yang manfaat yang dapat diterima? Setakat ni kalau dengan hotel tu is corporate lah, sebab company-company baru ni yang baru sampai di Malaysia, kadang dia belum sempat set up company lagi, dan dia belum ada accounts dengan hotel dan tidak ada corporate rate lagi. Jadi dengan memberikan corporate rate, dia dapat better pricing, better rates to be offered to them lah. Ya, baik, jadi nilai sasaran pelaburan RM50 bilion itu adalah angka yang wajar dan mampu dicapai negeri Selangor, kerana dengan prestasinya kian tahun ini memuncak, dan ia patut dijadikan penanda aras bagi negeri lain untuk menyediakan fasiliti dan membangunkan sektor pelaburan di negeri mereka. Jadi terima kasih Datuk untuk perkongsian terbabit, dan terima kasih kepada saya.